Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Yang berusaha Dr. Izwandi dan Dr. Melissa, dan yang dihormati Dr. Izwandi dan Dr. Melissa, dan yang berusaha Puan Azwarina. Selamat datang ke INOS Seminar Series RRC at INOS Open Day 2022 kepada para penonton sekalian. Pada petang ini, kita akan berada dalam talk mengupaskan tentang kepentingan repositori Khazanah Marin Negara yang akan dikupaskan oleh Dr. Izwandi Idris. Majlis mempersilakan Dr. Izwandi. Okey, terima kasih kepada pengurusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua. Pertama-tamanya terima kasih kerana dapat hadir pada petang ni, sama ada secara fizikal ataupun secara maya. Saya akan berkongsi pengetahuan ataupun apa yang kita tahu tentang khazanah sistem marin dan bagaimana dia penting kepada sebuah negara. Dan bagaimana kita boleh sebagai satu institusi di UMT ni sendiri, Pusat Rujukan Repositori dan Laut Cina Selatan berperanan dalam menjalankan fungsi sebagai khidmat negara dalam memelihara ataupun merekod kepelbagaian biodiversiti marin negara. Cuma saya minta izin pada hadirin-hadirat sekalian, presentation saya dalam bahasa Inggeris, slide saya dalam bahasa Inggeris, tapi saya akan berbicara dalam bahasa kebangsaan. Okay? Jadi kita boleh cater kepada semua jenis audience pada hari ini, insyaAllah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. So, tajuk ataupun title presentation saya pada petang ini adalah kepentingan repositori khazanah marin negara. Ramai yang tak kurang menyedari bahawa repositori khazanah alam semula jadi ataupun Natural History Repository adalah satu agenda yang sangat penting pada sebuah negara kerana ia adalah rekod kepada kepelbagaian atau kekayaan semula jadi satu negara tersebut. Tapi dalam konteks kita pada petang ini, kita akan bercerita secara spesifik tentang ekosistem marin. Okay. So dari segi presentation saya ataupun persembahan saya petang ni, saya akan lebih pada 5 agenda utama. Satu, Malaysia sebagai sebuah negara maritim. Apa yang kita tahu. Kemudian kenapa kita perlu mengambil dan juga mengenal pasti organisma marin yang ada dalam persekitaran marin negara. Kemudian apakah peranan yang dimainkan oleh Pusat Repositori Marin dan apakah cabaran yang dihadapi bukan sahaja di Malaysia tapi juga adalah cabaran yang dihadapi oleh semua Pusat Repositori Marin seluruh dunia. Sama ada di negara barat ataupun kita panggil Northern Hemisphere countries, sama ada di Amerika ataupun di Australia maupun di negara jiran kita sendiri. Kemudian kita menjurus kepada RRC sendirilah ataupun Pusat Rujukan dan Repositori Laut Cina Selatan yang mana ia terletak di Universiti Malaysia Terengganu. Okey. Sebelum kita nak tahu, kita kena tahu tentang negara kita sendiri. So Malaysia ni sebenarnya kalau kita tengok dari segi kepelbagaian biodiversiti dan yang ia sering dicanang-canangkan oleh pelbagai pihak, sama ada pemimpin negara, para saintis ataupun orang luar sekalipun, Malaysia ni adalah sebuah negara yang termasuk dalam kategori mega diverse country. Negara yang mempunyai kepelbagaian diversiti bertahap mega, maknanya sangat banyak dan sangat kaya. Dari segi ukurannya, kita adalah negara yang ke-12 terkaya sekali dari segi kepelbagaian biodiversiti di dunia. Dan Malaysia juga adalah sebuah negara yang terletak dalam yang kita panggil sebagai Coral Triangle, segitiga karang. Yang kalau tengok dalam slide kita, ada bermula daripada utara Filipin, all the way down sampai ke Papua New Guinea di belah timur. Kemudian merentasi Timor Leste dan terkini kalau ikut daripada kajian berdasarkan menggunakan ikan sebagai proksi, kepelbagaian diversiti ataupun dimasukkan dalam Coral Triangle ini sehinggalah menjangkau ke utara Sumatera. Itu yang dinamakan sebagai Coral Triangle. Dan negara kita termasuk sepenuhnya dalam lingkungan ataupun kawasan dipanggil Coral Triangle tersebut. Dan di dalam negara Malaysia ini sendiri, sama di dalam ekosistem marin ataupun ekosistem akuatik, kita ada dua tapak ekologikal yang sangat utama.
Yang pertama kita panggil Ramsar site. Pertama adalah di Tanjung Kupang, Johor. Dan yang kedua kita ada Geopark. Dan kalau siapa yang biasa tengok di daerah akhbar dan sebagainya, Geopark yang tadi terkenal di Malaysia adalah di Langkawi. Dan Langkawi itu sendiri geoparknya bukan hanya sekadar di kawasan daratan, ia juga melangkaui kawasan marine sekali. Jadi apa yang kita sebagai negara Malaysia sebagai sebuah negara maritim ni, kita menyuguhkan, kita tengok dari segi ciri-ciri kita sebagai sebuah negara maritim. Pertama, kita menyuguhkan yang sangat strategik dari segi geografinya dan juga geopolitik seantero di Asia Tenggara. Kita terletak di tengah-tengah. Kita adalah pengawal Selat Melaka dan kita juga adalah entry point kepada Laut Cina Selatan. Dari segi keluasan tanah juga, keluasan kawasan maritim kita dah 2 kali ganda daripada keluasan tanah daratan. Dan itu sebenarnya secara tak langsung kita terjemahkan kepada kepelbagaian diversiti organisma biodiversiti di negara kita di kawasan laut lebih tinggi daripada kawasan daratan. 90% daripada perdagangan Malaysia melalui kawasan laut dan semuanya akan melalui Selat Melaka dan juga Laut Cina Selatan. Kepentingan kawasan pelabuhan, kawasan aktiviti perkapalan dan semuanya mempengaruhi kepada kepelbagaian diversiti, terutamanya kemasukan spesies asing ataupun kita panggil alien ataupun spesies yang menceroboh, kita panggil invasive species. Dan oleh kerana keluasan kita 2 kali ganda dari darat, sumber maritim kita juga sangat signifikan kepada penjanaan pendapatan negara. Dan satu lagi juga, keselamatan dan juga pertahanan negara juga sangat signifikan untuk kita sebagai sebuah negara maritim. Yang ini kita kena tahu dari segi kedudukan kita sebagai sebuah negara yang terletak di tengah-tengah Asia Tenggara dan kita dikelilingi oleh negara maritim lain seperti Indonesia, Singapura, Thailand, Vietnam dan semua dan Filipina, dan itu semua menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi kepada kita bertindak balas sebagai sebuah negara maritim. Okay. Kalau kita tengok pula, kita tengok di gunung-gunung galang kita ada banjaran khatulistiwa, banjaran titi wangsa, maafkan saya, kita ada banjaran Crocker di Sabah, kita banjaran Terus Madi, banjaran Tahan. Itu semua adalah features ataupun karakter yang kita lihat di daratan. Tapi sebenarnya kita boleh dapati topografi hampir sama juga di dasar laut. Okay. Kalau kita tengok pada slide yang saya tunjukkan ini adalah keluasan kedalaman dasar laut negara. Dan walaupun secara kita belajar masa kita sekolah dulu ataupun di peringkat universiti, kita kata negara Malaysia ni terletak di pentas Sunda Shelf yang secara umumnya adalah cetek. Tapi kalau kita tengok lebih detail, kita juga ada kawasan laut dalam yang melebihi 2,000 meter. Okay. Kalau tengok ni di utara Sabah, kita ada Palawan Trench. Kalau nampak saya punya point. Okey. Dan selepas tu di kawasan Spratly, terumbu layang-layang, kepulauan layang-layang, kita juga ada kawasan dipanggil deep water. Dan ini semua kawasan yang mempunyai potensi dari sumber asli, sumber kepelbagaian biodiversiti dan juga cabaran kepada keselamatan dan juga kedaulatan negara. Yang ini adalah satu yang ramai yang tak tahu, kita juga ada gunung dasar laut. Yang ini adalah diambil daripada Pusat Hidrografi Nasional. Kalau tengok sini di berhampiran dengan sempadan Malaysia dengan Brunei, kita ada gunung dasar laut yang dipanggil Santubong Seamount. So ini adalah sebenarnya satu benda ekosistem yang unik yang suka diakses oleh kebanyakan manusia, orang atau pihak, dan kepelbagaian diversiti juga kita tak tahu sebagaimana dia mempengaruhi pada ekosistem Malaysia, lautan Malaysia secara keseluruhan. Dan ini semua adalah cabaran kita untuk tahu bagaimana benda ini membawa impak kepada negara kita sebagai sebuah negara maritim. Okay. So kalau dari segi kepelbagaian biodiversiti Malaysia secara general, okay, kalau ikut ni adalah sebenarnya adalah data yang sangat lama. Kita tak ada data yang terkini sebenarnya. Dan sebenarnya angka-angka yang menunjukkan kepelbagaian diversiti kita ada sebenarnya satu anggaran. Kita tak ada lagi nilai yang tepat. Pertama kerana kita tak tahu lagi ataupun kita tak habis lagi mengeksplor ataupun menjelajah negara kita sendiri dan buat
senarai spesies yang ada, dan banyak juga spesies baru yang kita tak ketahui sebabkan kekurangan kepakaran dan juga kekurangan maklumat tentang organisma tersebut. So ini adalah contohnya. Tapi sebenarnya kalau peringkat global pun sebenarnya hampir sama juga senario-nya. Sebab dalam peringkat global hanya sekitar 70% saja spesies tumbuhan yang telah dikenal pasti, dan yang lebih mencabar sekali, hanya 12% saja jumlah spesies haiwan yang telah dikenal pasti seluruh dunia. Jadi maknanya di sekeliling kita ni, walaupun kita kata kita pergi ke Bidong, kita pergi ke depan UMT dan sebagainya, kita kata kita dah basically kita dah tahu dah apa yang ada di situ, tetapi secara teknikalnya banyak lagi yang kita tak jumpa tentang spesies yang ada di kawasan tersebut. So ini adalah contoh yang dibuat oleh paper yang ataupun makalah yang diterbitkan oleh salah author ni adalah Vice Chancellor UMT sendiri, Prof. Mazlan, semasa beliau berada di UKM. Okay. Kalau ikutkan daripada sini, kita ada banyak lagi spesies yang kita tak tahulah. Dan ini adalah pada tahun 2004. Maknanya sekarang dah 2022, kita ada lab hampir 18 tahun dari segi senarai spesies keseluruhan untuk organisma marine di Malaysia. Dan ini semua perlu kepada penglibatan semua lah. Okay. Kita dah tahu dah, kita sebagai sepanjang maritim, kita dah tahu dah secara ringkas tahap mana kita tahu tentang diversity marine kita. Dan soalan seterusnya orang akan tanya, kenapa kita kena tahu? Kenapa kita kena tahu kita ada spesies ni, ataupun kenapa kita tahu berapa bilangan yang kita ada? Satu, untuk kita tahu kekayaan marine kita, bila kita tahu bilangan spesies yang kita ada, kita akan ada wujudkan nilai sense of belonging. Maknanya kita orang kaya. Kalau kita ada duit tapi kita tak tahu berapa bilangannya, kita tak tahu kita ada sama ada kita orang kaya atau orang miskin. Dan bila kita ada sense of belonging, kita akan mula wujud appreciative behaviour. Maknanya kita rasa bangga dengan diri kita, and that indirectly will improve the emotional health of our citizen. And then once we know the number of species, we start to know the ecological function of the species, which will either affect or affecting the environment either through time or space. Okay. Kemudian satu lagi, kenapa kita kena tahu? Kerana bila kita tahu spesies yang ada di negara kita, terutama di kawasan marine, dia adalah membawa kepentingan strategik kepada negara. Pertama, dari segi persekitaran, bila kita tahu spesies apa yang kita kategorikan sebagai alien atau invasive, ataupun spesies mana yang terlibat dalam coastal defense atau dari pertahanan pantai daripada hakisan dan sebagainya. Kita juga tahu spesies apa yang terlibat dalam bioremediation atau baik pulih biologi. Kita tahu juga spesies mana yang bukan berasal dari Malaysia, yang import, sama ada melalui ballast water ataupun melalui aquaculture ataupun secara insiden, mana yang tidak sengaja, ataupun melalui sabotage. Seperti, dan juga kita tahu juga spesies mana yang membawa perubahan iklim, ekosistem kepada negara kita. Contoh yang gambar saya lihat sini ada gambar tengah, this is a zebra mussel. Okay, zebra mussel ni sebenarnya adalah spesies yang berasal daripada Black Sea, dan terkini kita tahu dia telah dijumpai di Singapura, dan ada publication terbaru mengatakan spesies ini telah berada di Johor. Spesies ini adalah sangat agresif, dan dia boleh merosakkan ataupun membawa gangguan kepada sistem perpaipan, terutamanya pada power plant dan juga pada kapal-kapal, sebab dia akan mengurangkan menambah rintangan, jadi kapal itu jadi berat dan memerlukan lebih banyak tenaga untuk bergerak. Okey, satu lagi kenapa dia penting, dia ada bawa impak kepada keselamatan dan juga kesihatan. Contohnya adalah spesies alga merah ataupun red algae yang membawa toksin, paralytic shellfish poisoning. So once kita tahu spesies apa yang ada yang berpotensi pada harmful algal bloom, kita boleh buat langkah remediasi sebelum dia tercipta semula. Dengan syarat kita tahu apa yang kita ada. Okay? Dan ini satu contoh yang dulu pernah digunakan, ada spesies pertama yang ni kita ada rekod spesies alga phytoplankton yang boleh menghasilkan bioluminescence, menghasilkan cahaya akibat daripada tekanan fizikal. Dan kita tahu spesies itu ada dijumpai di serta kawasan di Perak, dan benda ni sebenarnya pernah buat kajian oleh tentera laut negara asing,
bagaimana ia kemungkinan boleh digunakan untuk mengesan kapal selam yang lalu di negara tersebut. Satu lagi kepentingan kita tahu adalah bagaimana spesies yang kita ada di negara ini sama ada ia boleh menjadi penjana ataupun pencetus kekayaan baru pada negara. Okey. Saya bagi contoh sini adalah marine worm ataupun polychaete. Kalau di Malaysia kita biasa guna sebagai umpan pancing je, tapi di negara luar rupanya ia adalah satu industri sangat untung bernilai $7.5 bilion setahun. Dan daripada organisme marine ni juga ataupun marine cacing laut ni, dia boleh menghasilkan pelbagai produk. Kan? Daripada umpan pancing, daripada hasilkan logam nano, daripada aplikasi perubatan dan juga kepada bioindicator ataupun water treatment punya function. So itu semua dengan syarat dia adalah kita tahu dia spesies apa. Okay? Kalau kita tak tahu kita ada spesies polychaete contohnya, kita terhilang potensi yang boleh digunakan untuk menjana pendapatan pada negara. Dan lagi adalah selain daripada waste creation, ini adalah dari segi perubatan, terdapat banyak spesies marine yang mempunyai potensi untuk dihasilkan hasil produk perubatan. Contohnya kita ada ini adalah corn shell, Conus magus, yang boleh digunakan sebagai ubat untuk penahan sakit, painkiller. Ada juga organisme marine yang digunakan sebagai anti-tumor, dan ada juga yang contohnya ubat yang organisme marine yang mempunyai nilai fatty acid atau omega 3 yang sangat tinggi. Semua ni kita boleh tahu secara spesifik. Kita tak boleh ambil pukul rata satu organisma tu semuanya menghasilkan bahan yang sama. Tidak. This is a very specific species which produce specific biocompound which treat specific health issues. Okay, yang ni contoh kat ni, kalau kita tahu biological diversity, which basically we will increase our chemical diversity itself. Okay, marine taxonomist akan identify satu spesies yang baru. Kemudian daripada kita identify satu spesies ni, kita akan ada immunologist, microbiologist yang akan evaluate potential application yang hasil daripada biocompound yang daripada organisme tersebut. Kemudian natural product pun akan determine the structure. Once we know that whether it's good for human consumption, that's where we go use or ask for cell biologists, agriculturists, molecular biologists to provide a sustainable supply untuk culture dia, untuk kita continuous production. Okay. Dan satu kita kena faham, each species sama ada di dalam, walaupun dalam jenis yang sama, adalah morphologically, biologically and chemically different. Yang tu sebab tu kita kena tahu setiap spesies yang berlainan lah. Okay, so kita dah tahu dah sebab kenapa kita kena tahu kepelbagaian diversity marine negara kita. Kita dah tahu dah ciri-ciri kita sebagai sebuah negara maritim. Dan the next question datang, apa peranan repository marine? Okay, macam mana kita nak tahu? First, kita ada scientist yang buat collection dengan identification. Maknanya kita pergi pada laut ataupun ke pantai atau pulau, kita pergi diving ataupun kita guna kapal dan sebagainya. Kita ambil organisma dan kita identify, kita kena pasti. And then lepas kita identify, kita record pula spesies ni apa nama, tempatnya di mana, habitat di mana. Kita ada data. The next step is to keep the evidence for future reference. This is where natural history collection or repository comes in. So evidence in terms of specimen watches and data. Okay. So what will happen dekat natural repository ni, kita akan simpan dalam proper repository institution dari segi yang mempunyai teknik ataupun SOP penyimpanan yang diiktiraf peringkat antarabangsa. Dan perlu kita ingat walaupun data boleh berubah, mungkin masa dulu kita ada 100 spesies, tapi mungkin dengan teknologi semasa ataupun dengan kajian lebih mendalam, bilangan spesies tersebut boleh berubah walaupun bilangan yang sama. Tapi spesimen tetap akan kekal dan spesimen tu boleh digunakan untuk menentukan kepelbagaian diversity berdasarkan kepada identifikasi yang dijalankan oleh saintis. Okay. So secara umumnya, kalau orang tanya apa kerja repository, okay, apa dia buat? Apa fungsi dia? So, pertama, dia adalah menguruskan koleksi, mana spesimen yang dihantar oleh saintis yang telah dikenal pasti.
Kemudian dia juga adalah membantu atau menyokong kepada penyelidikan saintifik pada organisma yang disimpan. Dan yang ketiga, dia juga terlibat dalam exhibition ataupun outreach ataupun pembinaan ilmu kepada masyarakat umum. Dan ini yang biasanya orang keliru bila disebut repository ataupun museum dan sebagainya. Jadi mereka hanya lebih tertumpu kepada perkara nombor 3. Sedangkan yang utama adalah perkara nombor 1 dari segi pengurusan koleksi, dan yang kedua adalah menyokong kepada aktiviti penyelidikan. Right. So ini adalah cabaran bila kita ada repository ni, it's not as simple as that. It's not just we can create a new repository and that's it. Sebenarnya cabaran pada repository ni bukan hanya berlaku pada Malaysia. Kalau ada rakan-rakan yang berada di luar negara pun sebenarnya adalah isu yang sama. So these are the misunderstanding about natural history repository. Ramai yang kata bila kata museum alam semesta atau repository ni dia adalah store, tempat simpan je. Sebenarnya salah, dia adalah tempat koleksi. Bila koleksi ni dia sentiasa digunakan untuk kajian, bukan untuk sekadar menyimpan sahaja. Kedua, museum alam semesta jadi atau repository ni hanya sesuai untuk kanak-kanak. Macam kita bawa budak sekolah dan sebagainya kan. Orang tua, orang dewasa rasa tak perlu, it's very boring. Okay. Ketiga, only focus on back then, benda-benda yang dah lepas, benda-benda yang lampau, benda-benda yang klasik. Okay. Ataupun yang keempat, yang ni biasanya kepada orang yang kita kata yang belajar di peringkat universiti, only for the nerds. Orang yang macam hippies tu dia tak minat, dia kata natural history apa ni tak perlu pada mereka. Dan yang kelima yang biasanya ni banyak digunakan oleh pentadbir dan juga politician, waste taxpayers money because repository requires high operational expenditure, which is true. Okay. Tapi sebenarnya dia bukan membazirkan taxpayer money, saya akan tunjukkan selepas ni. Ataupun satu lagi, just for show off. Oh, kita ada repository, kita tunjuk kita punya galeri and that's it. Okay. Lain daripada itu, apa guna repository? Tak ada. Sebenarnya itu adalah salah perception lah. Masalahnya bila ketidakfahaman ni ataupun kesalahfahaman ini dijadikan satu agenda yang besar, dia sangat-sangat mempengaruhi kepada polisi, pembahagian bajet, pengurusan infrastruktur, hasil pendapatan repository, research fund, dan in extreme cases existence of the repository itu sendiri. Kita ada kes di negara jiran kita yang pada awal tahun 60-an ditutup kerana pemimpin masa itu merasakan useless to have repository. End up dia punya spesimen mamalianya, merimembernya dihantar ke kita di Labuan, and now they are trying to get it back bila dia dah set up the museum. Bahawa dia sekarang dia sedar dia nak balik. Dia kata benda penting. Kita bagi kita, mana boleh kan, berisiko lah kan. Okay. Alright, satu lagi. Ramai orang yang tak nampak, terutamanya pada non-scientist, even scientist as well, yang non-biological punya researcher, dia overlook one component because Natural History Repository is not just a collection center, it's not just a museum, it is actually a research institute. Okay. So banyak juga kalau di luar negara, taxonomist yang berada di negara yang menghasilkan, mengidentifikasi spesies baru, mereka sebenarnya berada di museum. Dia bukan berada di universiti. Okay. Saya bagi contoh, yang ni diambil pada tahun 2018 di Natural History Museum di UK. Dalam tempoh setahun, mereka telah mengenal identifikasi 270 spesies baru. Okay. Daripada 270 spesies baru, termasuklah juga spesies dinosaur baru, termasuklah juga wombat, itu daripada Australia, dan juga jerung gergasi. Okay. Dan kalau nampak juga bawah tu 300 scientists. This are basically mostly taxonomists yang working full time di Natural History Museum untuk identifikasi organisma yang ada di planet ini. Okay. Right. Kemudian yang this is a very recent. Kalau ramai yang kata ada repository ni tak mau untung pada negara. Kalau saya bagi contoh, pada tahun 2021, Natural History Museum di UK
adalah museum yang paling banyak dilawati di UK dengan jumlah pelawat sebanyak 1.5 juta yang melawat ke museum Natural History Museum di UK saja. So kita boleh bayangkan berapa banyak yang pendapatan adalah dijana. Okay. So museum ni ataupun repository ni sebenarnya boleh menjadi major editourism establishment. Dan satu lagi, oleh kerana dia mempunyai koleksi yang sangat meluas, yang sangat banyak, dia juga adalah punca tarikan kepada saintis luar untuk datang melawat dan membuat kajian, which is what I call research tourism. Saintis datang, contohnya macam kita saintis Malaysia, untuk kena pasti spesies tertentu yang ada di Tropika, dan type spesimen itu berada di UK contohnya. So we have to spend money on flights, we have to spend money on accommodation, we have to spend money on meals. Then dah sampai UK tak nak berjalan. We have to use the tube, we have to eat and everything. So at the same time kita juga kedatangan saintis ke sesuatu museum sebenarnya secara tidak langsung membantu kepada ekonomi negara tersebut. Yang ni ramai yang tak faham lah. Okay. Dan setengah repository di luar negara mengenakan bayaran pula. Kalau saintis luar nak datang untuk view specimen, kena bayar balik. So it's not something free lah. Okay. So itu secara umum dari segi kita sebagai sebuah negara maritim, kenapa kita kena kenal pasti organisme marin negara kita, kemudian apakah cabaran kepada sebuah repository, apa fungsi repository. Dan sekarang saya nak ingin perkenalkan pula lah kita punya pusat rujukan repository Laut Cina Selatan yang berada di Universiti Malaysia Terengganu. So sebenarnya kalau peringkat UMT, RRC ini masih lagi dikira sebuah unit yang kecil dan dia berada di bawah Institut Oceanography Sekitaran. Dan dari fokusnya pada masa sekarang ada lebih kepada pengurusan koleksi bagi organisma marin yang berada di dalam lautan Malaysia. Maknanya perairan Malaysia, sama ada Laut Cina Selatan ataupun Selat Melaka. Laut Cina Selatan termasuk dalam Laut Sulu lah. Okay. Melainkan contoh kalau di negara luar, contohnya di Australia dan sebagainya, dia punya collection dia dah mula besar. Dia sudah meliputi adjacent waters, mungkin Indian Ocean, mungkin Northern Pacific dan sebagainya. Bergantung kepada tahap kepercayaan saintis untuk simpan spesimen di repository tersebut. Semakin tinggi kepercayaan, which reflects to the number of publication, will reflect to the number of scientists, reflects to the number of in terms of facilities and the security that provided in terms of maintenance and the survival of the specimen, the number of specimen deposited will be increased. So dari segi sejarahnya, kita dah mula lama lah, hampir 18 tahun, start daripada 2004, dan sekarang ni kita dah mengalami beberapa evolusi daripada nama Museum Biodiversity, kemudian sehingga sekarang pada 2012 kita tukar nama lah kepada nama sekarang, iaitu Pusat Rujukan dan Repository Laut Cina Selatan. So dari segi fungsi dia, walaupun kita ada 3 fungsi utama seperti yang saya nyatakan tadi, pengurusan koleksi, penyelidikan dan juga pendidikan. Tapi dari segi RRC sini, pertama kita nak make sure spesimen yang kita simpan dijaga dengan sempurna. Spesimen yang kita simpan juga kita nak rekod dengan baik dari segi data dia. Kemudian kita juga menyediakan collection untuk support research. Dan yang keempat, kita juga untuk mewujudkan networking atau jaringan kerjasama dengan ahli museum dan juga institusi pendidikan. Oleh kerana kita berada di universiti, RS ini ada lebih bertumpu kepada sokongan pengajaran dan juga penyelidikan. So these are the team kita tak ramai. Kita ada lebih kurang dalam full time 4 orang staff dan 3 orang penyidik bersekutu untuk menguruskan sekitar 50,000 spesimen. Termasuk juga dengan aktiviti lain lah. Okay. So museum kita, RRC, kita ikut standard yang dibuat oleh National Park Service. Jadi maknanya dari segi pengurusan koleksi kita ada mengikut piawai antarabangsa. Dan sekarang ni dari segi jumlah spesimen yang kita ada, yang paling banyak kita ada adalah spesimen ikan marin dan juga spesimen untuk genomik. Dan sehingga tahun lepas kita hampir ada 50,000, jumlah tu kita tak berapa update lagi, hampir 50,000, dan dari segi nilainya kita menyimpan atau memegang harta negara bernilai 7
juta Malaysia ringgit. So itu satulah jumlah yang sangat besar bagi sebuah universiti yang kecil dengan staf yang kecil lah. Tapi saya rasa itu juga melambangkan kepercayaan yang diberi kepada researcher atau penyidik pada RRC untuk menguruskan spesimen mereka. So dari segi pengiktirafan dan ataupun kita panggil jaringan kerjasama, kita diiktiraf oleh sebagai provider kepada National Oceanographic Data Center. Kita juga adalah data provider kepada Malaysian Biodiversity Information System. Kita juga adalah node, Malaysian node kepada Ocean Biodiversity Information System. Dan kita juga telah diiktiraf oleh Kerajaan Australia untuk segi pengurusan ataupun peminjaman pertukaran spesimen biologi. Kalau di Malaysia ni kita ada dua je institusi. Pertama adalah Pusat Pengajian Perubatan USM, yang saya rasa memang untuk spesimen berkaitan dengan manusia lah, tisu dan sebagainya. Dan yang kedua adalah RRC itu sendiri. Maknanya walaupun kita ni kecil, kita dari segi sistem yang kita ada ni dan juga penyediaan pengurusan spesimen yang kita buat, kita diiktiraf oleh peringkat antarabangsa sebagai kompeten untuk kerjasama penyelidikan. Okay, so sebelum saya serahkan kepada penceramah seterusnya, salah satu cara kita untuk up to date ataupun to put RRC on par with other natural history repositories abroad supaya kita lebih outstanding in terms of research and also safeguarding our natural history repository. So we are acquiring new database, Profisio, yang biasa digunakan pakai ataupun telah digunakan pakai oleh beberapa museum alam semenjadi di luar negara, contohnya Smithsonian Institute. So kalau siapa yang nak rasa, terutama dari universiti, nak tanya apa benda database ni di repository ni, kita boleh ambil contoh dia sebagai library's book management lah. Maknanya kita boleh tahu buku apa yang kita ada di library berdasarkan topik dan juga di mana kita boleh ambil di shelf mana, di rak mana di library buku tersebut boleh diambil. Konsep yang sama juga kita boleh guna untuk kita faham keperluan Profisio ni. Jadi untuk lebih terperinci pada segi penggunaan Profisio dan sebagainya, saya serahkan kepada Dr. Melissa Batin dan juga itu penyidik bersekutu RRC dan juga Puan Zuharina, Kurutai Tekanan RRC untuk meneruskan pembintangan. Terima kasih. Baik, Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Izwandi Idris atas pembentangan sebentar tadi. Baiklah, Majlis seterusnya menjemput Dr. Melissa dan Puan Azwarina untuk membentangkan sesi Lab 2 Web mencari koleksi Marine UMT bagi sesi yang seterusnya. Majlis mempersilakan. Okey, salam sejahtera semua dan saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak INOS dan UMT untuk memberi saya peluang untuk memberi ceramah pada hari ini. Dan saya rasa memang ceramah ni is long overdue to actually have been spoken to for a long time ago. Terutamanya untuk memberi satu kesedaran especially towards orang UMT sebab saya rasa banyak orang yang tidak tahu lagi pasal kepentingan RRC. Dan sekiranya ada orang yang tahu juga, mungkin akan dianggap sebagai yang diistilahkan
sebelum ini sebagai storeroom. So saya harap sekarangnya daripada ceramah Dr. Izwandi, kita at least dah faham kepentingannya khazanah kita di Malaysia, terutama di Malaysia, dan potensi yang kita boleh bawa untuk sekiranya kita identify untuk menceburui bidang-bidang lain seperti bioteknologi ataupun industri makanan untuk seafood, ecotourism dan sebagainya. So oleh kerana kita dah faham aspek itu, tapi pada masa sama kita kena adanya pusat rujukan yang penting untuk mengetahui khazanah apa yang kita ada. Kenapa itu? Sebab seperti yang senangnya lah nak cakapkan. Kalau kita makan cendawan, ada cendawan yang baik, ada cendawan yang buruk. Mungkin nampak sama, tapi kalau kita makan, terkesanlah kita. So sama juga dengan spesies-spesies yang mungkin kita anggap adalah selamat, adalah okey, tapi sebenarnya dia tidak. So itulah fungsinya mainly pusat rujukan seperti South China Sea Repository dan Reference Center supaya dibuka kepada public, be it be adults, researchers, budak-budak sekolah, cikgu, everyone can benefit from the cataloging specimens yang kita ada, and kita boleh kolaborasi dengan semua bahagian sebab as Dr. Izwandi dah tunjukkan, walaupun nampak macam nak maintain collection tu mahal, tapi nilai setiap spesimen itu boleh dalam apa yang kita dapat tu dah mencecah hampir nak cecah 8 million. Ini yang sedia ada. Sekiranya if we have better management dengan better staff, this nilai boleh lagi tinggi. So untuk fokus saya pada hari ini, saya nak beri satu pendedahan bersama dengan Puan Azwarina akan beri satu pendedahan di mana macam mana kita nak integrasi koleksi yang kita sedia ada supaya dapat diakses oleh the general public. Okay? Tapi sebelum saya datang ke bahagian topik itu, talk saya akan start a little bit about misi RRC. Walaupun dah diterangkan oleh Dr. Izwandi, tapi saya mungkin nak touch base on the core, the pillars of RRC. Dan walaupun nampak seperti elemen yang berlainan, tetapi how is it that they berintegrasi and play a role bersama-sama. And lepas tu, saya akan memfokuskan kepada SOA, di mana mereka menjadi satu penjana yang penting daripada US untuk menajakan 2 grant, micro grant dalam projek kita, dan salah satunya adalah lab to web. So saya akan sebelum saya datang ke lab to web, saya akan beritahu sikit jalan cerita macam mana kita dapatnya grant tu supaya menjadi inspirasi kepada orang lain. So seperti yang sedia tahu, RRC ni it works on 3 main pillars. The koleksi sendiri, iaitu ataupun inventory scientific, dan ini merupakan hati, jiwa actually RRC. Sebab kalau tak adanya spesimen ni, tak adanya perujukan, tiadanya penyelidikan dan tiadanya pameran yang kita boleh buat untuk budak-budak sekolah-sekolah. So apa yang kita akan kena buatnya untuk inventory scientific ni? So kita perlukan staff yang efisien, yang bersemangat, yang boleh tidur kat koleksi semua, because our main focus is to memelihara, menstabilkan dan menyimpan spesimen-spesimen ini untuk jangka masa yang lama. So katakan kita dah dalam 50 tahun nanti kita akan meninggal ke apa, tapi cucu-cucu kita masih boleh merujuk kepada spesimen ini pada jangka masa yang lama. Dan juga rekod spesimen dalam pangkalan data koleksi menggunakan sistem pengkatalogan. So dan sebolehnya kita nak digitize ni supaya bukan saja kita tapi seluruh dunia boleh actually rujuk kepada inventory kita. Okey, tapi asasnya walaupun kita ada spesimen, asasnya kita pun kena fahamkan taksonomi spesimen itu sendiri. Kalau kita sebut pasal taksonomi, semua orang terasa nak tidur ataupun memang nak jauh diri kita daripada taksonomi itu. Benda bidang yang, kamera kat sini. Bidang yang sangat lama, yang macam tidak moden. Ya, kita faham tidak moden, tapi kalau asasnya kita tak kukuh, macam mana kita nak kaitkan dengan bidang-bidang lain macam bioteknologi, etc. Sebab katakan contoh, spesimen kalau daripada sponges, kita nak extract certain elemen daripada dia yang mungkin dapat dijumpai khas pada spesies itu, mungkin pada negara kita sahaja. Tapi macam mana kita akan tahu kita adanya spesies itu ke tak kalau kita tak faham taksonomi itu. So itulah salah satu contoh kenapa taksonomi itu sangat penting, asas-asas itu. Dan daripada
daripada adanya spesimen tu, dengan pengetahuan taksonomi, kita boleh membuat pendidikan untuk orang ramai, be it be penyelidikan ataupun pameran. So dua-dua pihak boleh benefit daripada ini. Sebab budak-budak sekolah akan menjadi generasi yang akan mengambil alih bahagian aspek ini. So tapi dia kena ada inspirasi. Dan kita pula sebagai researcher, be it daripada orang Malaysia, daripada international, semua orang boleh berintegrasi untuk mencapai matlamat is a win-win situation. Okay? So, kita bukan sekadar koleksi yang cincai-cincai ya. So memang kita mendapat pengiktirafan. So yang dimaklum oleh Dr. Izwandi, kita mendapat pengiktirafan daripada Malaysian National Oceanography Data Centre, dan kita also mendapat pengiktirafan daripada MyBIS and also OBIS, which is more global and lebih pada fokus pada oceanography. And kita yang also dimention oleh Dr. Izwandi, kita mendapat pengiktirafan oleh the Australian government untuk membuat loan specimen kalau spesimen kita ingin dipinjam oleh museum-museum lain. Okay, so dari segi sejarah koleksi kita sekarang, bayangkan daripada 2013 yang kita start dengan 38 spesimen sahaja kat UMT ni. Dengan adanya beberapa staff sahaja, kita dah, walaupun ini data lama pada masa 2020, ada lebih 40,000, tapi sekarang kita dah lebih 50,000 spesimen dan masih meningkat. So this is all from the awareness daripada semua pihak dan collaboration dan kerjasama untuk deposit spesimen ke kita. Alright, so we are very appreciative. So kemungkinan orang fikir, kalau fikir pasal taksonomi ni lebih kepada gallery focus. But the real magic seperti yang saya maksudkan is the collection. So kita akan ada dua jenis collection, which is the dry collection untuk spesimen-spesimen yang kering dan juga spesimen-spesimen yang basah di bawah wet collection. Alright. So contoh-contoh cara yang kita boleh perolehi spesimen ini atau anda memberi education kepada orang luar adalah of course persampulan biodiversity. So kalau kita buat kerja lapangan, kita collect sambil kita belajar daripada mungkin kita punya kerja lapangan daripada biologi marine, contoh budak-budak akan bawa balik spesimen dan kita akan deposit kat sini. So ada juga program outreach program seperti yang sedia kala ada, yang WOW program yang kita buat sekarang. Dan ada juga beberapa program lain seperti bengkel untuk identifikasi specimens, etc. Cara pengawetan. So because of all this awareness, so we've been getting a lot of specimens in. Tapi oleh sebab kita ada berlambat dah sekarang spesimen in, the next cabaran yang kita ketahui adalah where do we get volunteers untuk help with the specimens? We need help with volunteers. Alright, so this is where I've actually, oleh sebab background saya daripada Australia di Museum of Tropical Queensland, Townsville, so saya mendapat inspirasi untuk macam membuat satu program, satu elective di mana pelajar akan belajar the aspect of the asas taksonomi, tapi pada masa sama untuk learn curatorial work. Okay, asas-asas curator, dan how they will, the last part of the assignment is the exhibition. So from the 12th to the 16th, please come over and see my students present their pameran kat RRC, because I'm very proud of them. But how it came to this is through this 3 course learning outcomes. Sekejap ya. So the module is designed to cater to the 3 course learning outcomes. Satunya adalah bahagian teori di mana saya mengajar students pasal basis taksonomi. Yang kedua pula adalah amali. So yang kalau para hadirin sekalian perasan yang pasal pengawetan, kering dan basah, macam mana nak online obis, semua ni dipelajari, dibelajar oleh pelajar sekalian. Dan daripada semua ilmu itu, mereka kena aplikasikan in the last part, which is the pameran. So that is under CLO3. Alright, so basically the first round kita akan beri tour to RRC supaya students dapat menghayati spesimen yang kita ada. We've also done MOOC and it will be hopefully out by this year or next year. And kita also have a YouTube channel just to have access of apa yang kita buat kat lab. And then this is some of the things that they will do in the lab, pengawetan specimen whether be dry or wet dengan juga resin. And then the last part will be the exhibition. So
the first time this happened was a physical exhibition. Tapi oleh sebab dengan COVID, we modified it untuk buat pameran virtual, which was done on Facebook. And we got quite a lot of hits and invitations. And pelajar kita sangat kreatif, so much so mereka did pameran dari segi jenis dokumentari, anime. So in a very artistic manner, tapi janji nilai saintifik tu diterjemah. Alright? So just again a recap of the module yang kita buat di dalam lab adalah kita buat wet specimen preparation, dry specimen preparation, specimen collection, konservasi treatment specimen tu. So katakan ada fungus ke, macam mana kita nak treat untuk specimen tu, dan juga database management. So mereka kena download data dan also upload. So inspirasi grant kita adalah dua ini, wet specimen, dry specimen preparation, and the lab to web adalah database management. So this is where SOA came in. So SOA memang minat dengan motif kita, kerja kita, dan mereka memberi 2 grant. So sebelum saya masuk pada tu, apalah SOA ini? So SOA, which stands for Sustainable Ocean Alliance, dia membangkitkan atau menggiatkan golongan anak muda yang 35 tahun dan ke bawah untuk membangun dan melaksanakan penyelesaian yang inovatif dan menggerakkan tenaga kerja untuk memulihkan lautan sepanjang hayat. So dia memang fokus kepada motif-motif untuk pemulihan lautan. Okay, so 5 tema yang memang mereka fokuskan untuk fokuskan projek adalah carbon reduction, pollution reduction, blue foods ataupun anything to do with aquaculture, ocean data dan literacy, and also ecosystem preservation, pemeliharaan ekosistem marine. So 2 projek kita adalah merangkumi dalam ocean data dan literacy. So the kind of works that the programs yang SOA buat adalah Ocean Solution Accelerator. So entrepreneur yang baru-baru nak membangunkan dia punya business yang berkaitan dengan ocean solutions, mereka boleh apply through Ocean Solutions Accelerator. Kalau anda ingin menjadi mentor kepada yang lain, kita adanya youth leaders yang akan mengajar macam mana jadi mentor. Dan yang lagi satu adalah kalau kita nak boleh microgrants. So yang microgrants ni yang setakat ni SOA dah adanya 222 jenis projek yang mereka bantu untuk microgrants. Dan salah satunya adalah kita punya inilah epoxonomy dan lab to web. So yang epoxonomy yang saya nyatakan tadi adalah lebih kepada resin diorama seperti ini. Dan resin diorama ni walaupun artistik, tapi ada maksud di sebalik batu tu. So sebenarnya kalau katakan yang isu untuk penyu belimbing yang dah pupus. So kita warna sebegini, warna merah dengan hitam ni, tapi kita nak tunjukkan yang oleh sebab kat sini dia pupus. At least within Malaysian waters. Tapi globally dia tak. Tapi oleh sebab itu kita betul-betul kena konservasi kita punya penyu belimbing. Dan macam-macam lagi contohlah yang spesimen-spesimen yang berlainan. Okay. So apa yang menjadikan bahagian ni unik adalah oleh sebab dia senang untuk especially budak-budak, kalau kita nak buat pameran mobile, kita senang nak set up dan senang kita nak mengajar students. Dan sekiranya nak tahu lebih, dia boleh scan QR code yang akan link kepada RRC punya website. Alright, so ini dan juga kita ada video pensyarah yang expert dalam bahagian-bahagian sebut, supaya kalau orang ataupun researcher yang lain ingin berkolaborasi dengan researcher, kita nak highlight lah juga researchers UMT dan juga industri lain. So it's a win-win situation for all. Alright. So yang sekarang saya nak fokuskan adalah lab to web. So oleh sebab kita dah perasan, oh okay, kita ada maklumat yang kita boleh link dengan RRC punya website. Tapi sekarang katakan orang nak tahu apa spesimen yang ada kat RRC. Kita tahu kan? So itu motif lab to web di mana kita nak integrasi data, raw data yang sedia ada ke website supaya dapat diakses oleh publik. So asalnya lab, bayangkan ya, RRC start dengan buku macam ni. Masa zaman jahiliah ni. So bayangkan, buku macam ni tulis sakit dan sakit mata, buta-buta, rabu mata kena tulis macam tu. Nanti dia progress kepada Excel. Lepas dia progress kepada Excel, sekarang dia upgrade lagi. Dia masuk kepada yang profesio ni. Mana
Okay, so ini platform Provisio ni. Provisio ni punya software ni setaraf dengan Smithsonian Museum. So memang cekap lah, memang kita dah ada standard dah. So yang ni Puan Azwarina akan menerangkan lebih pasal software ini dengan macam mana dia diintegrasi dengan website. So pada website pula kita ada satu bahagian di mana collection dengan research. Kita boleh tengok jenis-jenis koleksi yang ada, iaitu zoology, botany, paleobiology, mineralogy dan genomics. Okay, so sekiranya dalam lab to web ni kita ada buat cuma daripada 50,000 tu kita ada buat beberapa spesimen di mana kita kalau scan QR code tu akan bawa kepada satu poster yang akan menunjukkan dia punya geografi, etc. Tapi ada lagi satu bahagian di mana kalau kita nak buat satu search, kita boleh buat search tu. So yang itu saya nanti beri kepada Puan Azwarin lah untuk terangkan macam mana kita nak gunakan bahagian tu. So kita ada banyak bekerjasama dengan industri seperti Forest City, dengan Aquaria KLCC, dengan Pusat Sains Kreativiti Terengganu, banyak industri. So memang itu motif kita lah nak beri pendedahan dan juga kita ada banyak inovasi dan juga hak cipta. Actually ada 4 hak cipta. And then terbaru punya penaja adalah Uniqlo lah yang menarik minat dan memang ingin bekerjasama dengan kita. So we hope that there will be more kerjasama sebegitu. And right now untuk yang bahagian macam mana kita nak cari spesimen tu, saya berbalik kepada Puan Azwarina. Okay, terima kasih. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada dua penceramah kita tadi, Dr. Izwandi dan Dr. Melissa. Okey, kepada semua hadirin, tadi kita dah dengar secara teori, so sekarang kita akan pergi secara praktikal pula. So kalau nampak di paparan yang saya sharekan sekarang ni, kita ada paparan di desktop yang mana telah dijalankan rakaman awal mengenai cara-cara untuk mencari maklumat ataupun data mengenai spesimen yang berada di dalam Pusat Rujukan dan Repositori Laut Cina Selatan, iaitu di RRC. Okey, di paparan video ni sebenarnya saya akan tunjukkan bagaimana kerja-kerja kami mengkatalogkan spesimen di RRC. So kita akan playkan tayangan video. So ini adalah paparan desktop bagi komputer database kami di RRC. So kita dah install awal-awal app untuk Provisio. Untuk masuk di dalam Provisio kena ada akaun tertentu. Maksudnya staff tertentu sahaja yang boleh akses data dan spesimen. And then kita akan login dan staff yang masuk pun dia ada function dia sebagai admin atau data entry sahaja. So untuk data entry dia hanya boleh tengok katalog record sahaja. Kalau perasan bila dia klik katalog record dia akan mengeluarkan semua data-data yang ada di dalam database RRC. So data apa? Kita boleh tengok maklumat
tarikh diambil, lokasi, image bagi spesimen dan lain-lain. Okey. So data ini akan tersimpan di dalam cloud ataupun di dalam localhost di dalam komputer database. Okey, di bawah adalah detail mengenai borang untuk data entry bagi setiap spesimen. Kita ada banyak tab di bawah tu. So pelbagai maklumat akan diisikan di dalam tab di bawah itu. Contohnya bagi object information, kita ada maklumat mengenai registration, pendaftaran dia, maklumat mengenai nombor kad pengenalan dia, siapa yang daftarkan dia, nama spesies dia, and then ada macam mana kita nak handle spesimen tu, ada apa special needs ke, keperluan yang perlu keperluan khas untuk penjagaan ataupun untuk memegang spesimen ini. So kita akan masukkan maklumat di dalam registration. Kemudian ada juga mengenai object status, mengenai keberadaan spesimen itu. Adakah di dalam storage, adakah telah dipinjam oleh orang ataupun sedang dalam proses pengkatalogan. Okey. And then di bawah tu juga kita ada item count yang menunjukkan bilangan bagi individu ataupun objek yang kita simpan. Sama ada spesimen ataupun objek lah ya. Okey, kemudian di dalam database ini juga bukan sahaja untuk natural history collection. Kita ada juga di bahagian tepi, kita ada archaeology collection yang mana untuk tempayan, pasu-pasu, bahan-bahan buatan manusia yang dijumpai di dalam laut, kita akan katalogkan juga menggunakan sistem database ini. Kemudian kita ada juga satu lagi di mana koleksi selain objek atau spesimen, iaitu koleksi archive dan library, yang mana sebarang bahan bukti, bahan nota ataupun bahan publication yang telah dihasilkan ataupun datang bersama dengan spesimen ini akan direkodkan sekali di dalam data archive dan library. Oleh itu, semua maklumat ini akan saling berkomunikasi di antara satu sama lain. Jika ingin mencari spesimen, kita akan dapat maklumat juga apa yang berkaitan dengan publication ataupun penerbitan yang telah dijalankan menggunakan spesimen ini. Okey. Dan dari segi kebaikan lain, database ini adalah kalau perasan dari segi katalog record, accession, exhibit, loan out, loan in, deaccession. Ini adalah cara kami manage spesimen di RRC yang mana kita boleh tahu dia dipinjam daripada tarikh sekian hingga sekian oleh siapa. Okay, jadi kami tak akan miss, tak akan hilang spesimen itu. So kita boleh trace sahaja. And then dari segi deaccession, jika ada berlaku kerosakan pada mana-mana spesimen, kita akan cadangkan di bawah deaccession untuk dirawat ataupun perlu dihapuskan. Okay. Untuk menghapuskan sesuatu spesimen bukan mudah. Dia ada prosedur dia ada banyak kriteria yang perlu diselidik sebelum kita hapuskan sesuatu koleksi yang rosak ataupun yang tidak dapat diselamatkan. Dan di dalam katalog ini juga, database ini ada terdapat artis, maker, eminent of figure yang mana semua rekod orang yang menghantar spesimen, rekod orang yang meng-ID ataupun mengenal pasti nama spesies, orang yang mengumpul spesimen ini atau yang mengambil atau menjumpai spesimen ini akan direkodkan di dalam satu rekod khas untuk artis, maker, eminent figure, and then bawah tu ada name and address. So jika apa-apa berlaku pada spesimen itu, ada data directory untuk orang untuk kita hubungi. Okey. Itu dari segi pengurusan di dalam RRC sendiri. Ini adalah paparan yang mana orang luar tak nampak yang berlaku di sebalik tabir di RRC. Kerja harian kami adalah monitor database ini, pastikan data dimasukkan, kemudian selenggara spesimen. Okey. Seterusnya kita akan cuba cari data-data yang kita pernah upload di dalam database di peringkat kebangsaan ataupun di peringkat antarabangsa. Di peringkat kebangsaan, seperti mana yang telah diterangkan oleh Dr. Melissa dengan Dr. Izwandi tadi, kita ada MyBIS untuk peringkat kebangsaan dan kita ada OBIS untuk peringkat antarabangsa. So,
Sekejap ya. Untuk masuk yang internet. Okey, sekarang kita akan pergi kepada MyBiz. So, MyBiz, MYBIS, dia akan pergi direct kepada Malaysia Biodiversity Information System. Yang mana bila kita klik MyBiz, tak share. Okey, maaf kita semula. Okey, so kalau kita pergi ke Google, kita akan type MyBiz. Kemudian bila kita type MyBiz, dia akan keluar paparan untuk page MyBiz. Kemudian kita akan pergi ke Discover dan By Specimen. So dekat sini ada banyak kategori. By Species adalah bila kita nak tahu mengenai sesuatu spesies. And then By Specimen bila kita nak tahu spesimen yang berada di dalam database MyBiz. And then ada juga by photo, jika kita tak tahu spesies tapi kita nak tahu gambar, kita dapat image sahaja. Okay, so kita boleh comparekan dengan by photo and then by structure. Okay, so sekarang saya nak tunjukkan yang by specimen kerana specimen ni ada di RRC. So ini adalah beberapa pusat koleksi yang diiktiraf di dalam program MyBiz di peringkat kebangsaan. And then data dan spesimen ini adalah spesimen yang memang diiktiraf di bawah kementerian. So kita di sini UMT di bawah Marine Collection. Setakat ini kita telah key in sebanyak 8,900 data dan spesimen di dalam MyBiz. So ini paparan untuk Marine Collection untuk UMT, khas untuk Marine Collection. So kita boleh type apa-apa sahaja nama haiwan, contohnya fish ke. So saya boleh buat cubaan di sini, kita type fish untuk ikan dan kita tengok apa yang keluar. Okey, data ni agak berat. Slow sikit. Okey. So kita boleh lihat di sini untuk nombor 1 UMT Cruise 0286. So UMT ni adalah nombor panggilan bagi nombor rujukan bagi spesimen di Universiti Malaysia Terengganu. Okey, ada cruise, ada molas. Tapi dia termasuk juga sekali. So ada 16 rekod yang dikatakan adalah ikan. Saya tak pasti kenapa. Okey. Kita boleh klik juga untuk list of specimen yang mana dia akan memaparkan semua spesimen yang telah kita upload. So dekat sini kita akan nampak UMT fish di sini kategori wet. Maksudnya haiwan ni adalah dalam bentuk pengawitan basah. Dalam spesimen jar ada alkohol. Okay, and then ni adalah tarikh. Jenis, type ni adalah jika terdapat holotype, paratype akan dinyatakan di sini. Kemudian profile adalah nama spesies bagi organisma yang kita letakkan dalam database ini. And then negara. Okey, untuk spesimen ni kita tak boleh paparkan maklumat secara keseluruhan kerana paparan ini adalah paparan secara public. Jadi maklumat dia agak sulit dan perlu disimpan di peringkat repository. Hanya maklumat ini sahaja yang dapat dipaparkan di bahagian database. So untuk maklumat lanjut mengenai setiap spesies ni, kita boleh kontak kurator ataupun person in charge bagi sesuatu pusat koleksi. So kalau kita scroll ke bawah, kita boleh nampak total sebenarnya data yang telah dimasukkan ya di bawah ni. So kita ada 8,624 yang telah disahkan dan diterima masuk ke dalam database. Ini data sahaja, belum lagi saya cakap mengenai gambar. So ada juga gambar-gambar spesimen. So kami di RRC setakat ni mampu key in sebanyak ini sahajalah. Okey. Seterusnya kita pergi kepada satu lagi database iaitu OBIS, iaitu di peringkat kebangsaan. So kita typekan sahaja OBIS.
So terus klik. Okey, ini adalah paparan muka depan bagi pengkalan data OBIS di peringkat antarabangsa yang lebih dikenali sebagai Ocean Biodiversity Information System. Di dalam OBIS ini, semua pakar-pakar ataupun research, bahan kajian yang telah dijalankan yang berkaitan dengan biologi akan dimasukkan di dalam pengkalan data ini. So untuk UMT, biasanya kita akan ambil data set. And then kita boleh tengok keseluruhan data yang pernah dimasukkan di dalam pengkalan data OBIS. So kalau kita, sebab pengkalan data ni bahasa Inggeris, so kita kena type South China Sea Repository and Reference Center. Okay. Contohnya South China. Okay, so bila saya type South China, dia akan keluar beberapa option dekat situ. Cnidarian species in the South China Sea Repository and Reference Center. Cnidarian ni adalah koleksi karang, batu karang, karang lembut, semua jenis Cnidaria. And then di bawah tu fish collection adalah semua koleksi ikan. Okay. Yang lain ni adalah negara lain lah. So kita boleh pilih sama ada kita nak tengok Cnidarian untuk coral ataupun fish collection. So, boleh pilih salah satu. Okey, dia akan keluarkan paparan mengenai pusat repository itu dulu, mengenai database itu dulu ataupun data set. Kemudian kita boleh scroll ke bawah. Dia akan bagi statistik distribution, maksudnya macam conclusion, rumusan mengenai data yang telah kami uploadkan di dalam ni. So kita boleh tahu accurate record ada 956 data yang boleh diakses di dalam database ini. Okay, masa atau time range daripada data daripada tahun 2006 sehingga tahun 2008. Daripada keseluruhan data itu sebanyak 147 spesies ikan telah diupload. Okay, ni lagi bawah ni ada lagi rumusan je. Okay, dan di bawah ni adalah top taxa ataupun rumusan bagi spesies-spesies yang terdapat di dalam OBIS ni lah. Okay, contoh Siganus javus, ini semua nama-nama spesies. Ini bilangan rekod yang ada di dalam data ni. So kalau nak pergi lebih lanjut, kita boleh klik pada setiap nama spesies ni and then dia boleh buka maklumat yang lebih detail. Okey. Pada saya itu sahaja buat masa ni untuk database Profisio di peringkat RRC, peringkat pengurusan dalaman RRC. Kemudian MyBiz untuk di peringkat kebangsaan. And then OBIS di peringkat antarabangsa. So untuk sebarang soalan berkaitan dengan pengkalan data ini boleh direct chat dalam kita punya Webex petang ni ataupun kita boleh sesi soal jawab teruslah. Okey, sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum. Melissa dan Puan Azwarina atas pembentangan itu tadi. Baiklah, saya sebagai produk daripada Dr. Melissa menyeru rakan-rakan untuk sama-sama ambil subjek pengkelasan biologi organisma marin sem depan kepada junior-junior. Jangan lupa ambil subjek ni sebab seronok gila. Okay, korang boleh belajar pasal holotype, xenotype, stereotype. Itu lain. Stereotype itu lain. Okay, macam-macam. Dan juga sebelum saya kenal subjek pengkelasan ni, saya juga ada join sukarelawan RRC. Jadi bila saya berkelapangan tu, saya akan datang RRC waktu cuti SEM lah. Tapi tu pun ada banyak ponting juga. Tapi yang tu side. Tapi yang bestnya jangan lupa join jadi sukarelawan RRC dan ambil subjek pengkelasan biologi marin untuk SEM depan. Okay? Okay. Dan saya rasa itu sahaja untuk majlis kali ini. Semoga pembentangan daripada pakar-pakar RRC kita ini membuka minat rakan-rakan seperjuangan saya untuk masuk dalam subjek ini. Okay? Baik, itu sahaja daripada kami. Assalamualaikum.